Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qadasallahu sirrah. Qala Allah Ta'ala, iaitu firman bagi menafikan kendak dipuji orang. Fala tuzakku anfusakum, maka jangan kamu sekalian memuji akan segala diri kamu. Ya, orang macam ni orang cukup takut ia dimalukan. Saya rasa malu tak puas hati. Ini dah pegangan ni. Bagi aulia tak ada apa malu-malu. Apa nak malu dengan orang, dia malu dengan Tuhan ni. Dan orang nak kata dia ke, tak ada hal bagi dia. Ya, itu sifat perjalanan sufi. Dan kalau kita sibuk nak jaga, jangan orang malukan kita, jaga maruah tu. Itu perjalanan ahli dunia. Orang di dunia suka dia besar-besarkan, suka dia ambil perhatian orang, dibangga-banggakan. Itu semua dia panggil tufuliyah, kebudak-budakan. Dalam pandangan ahlillah ni budak-budak beringus ni. Masih lagi suka mencari perhatian, suka cari glamour. Itu semua karut. Dalam perjalanan ahli makrifat tak ada glamour. Ya, dalam kalbi dia tak ada makhluk. Ma fi qalbi ghairullah. Dalam kalbi dia hanya mencari redha Allah Ta'ala. Orang tak ada kan, orang nak kata dia, orang tak rasa apa, orang nak puji dia, orang tak rasa apa. Sebab kalbi dia tidak letak dengan makhluk. Bahaya bila kalbi kita letak dengan makhluk. Letak makhluk habis. Silap-silap ibadat kita jadi mangsa. Pernah buat ibadat, kita niatkan untuk dapat pandangan orang, habis. Riak habis, kosong itu. Ya. Sebab tu disuruh kosongkan pandangan dalaman kita tu daripada lain. Kita dengan Tuhan je. Jasad tak apa. Luaran kita sama-sama, masyarakat semua orang buat kerja semua tu tak ada hal. Dalam ni jaga, dalam jangan bagi, dalam kita dengan dia je. Ya, tu sifat para rasul, para nabi, awliya tu tadi. Abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk biasa, tapi hati dia dengan Tuhan. Ya, sebab hati yang kita nak pakai, dia yang layak menerima pancaran makrifah. Adapun jasad ni semua kita jaga tak ada apa. Lala baling dalam liang lahat besok. Dah situ. Ya, bungkus-bungkus mandi sembahyang, pikul sumbat dan lain-lain habis. Ya, kalau digemuk ulat pun suka, banyak makan, sebulan tak habis. Ya, yang kita nak hakikat diri kita tu, roh, itu yang mahal. Dan lagi firman Allah Ta'ala menafi akan hubbud dunya. Mangkana yuridu, iradah tu ada. Kalimah daripada arada, yuridu, iradah. Tu PN mudhari' tu. Mangkana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Wa mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Maksudnya firman dari firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, barang siapa yang berkendak ia dengan amalan itu akan keuntungan dan balasan akhirat, ya, maka kami ganda baginya, dapat Tuhan bagi hebat-hebat di sana balasannya. Ya, dalam satu amalan 10 ganda balasan, hingga 700 ganda pun ada. Ada setengah tu bighairi hisab, tak boleh kira, Tuhan saja yang mengetahuinya. Iaitu atas kadar lebih kurang pada ikhlas dia dalam amalan dia. Lagi tinggi ikhlas dia, lagi besar Tuhan bagi. Sebaliknya pula, barang siapa berkendak dengan amalan dia akan keuntungan balasan dunia. Ya, dia untuk dapat pujian orang, buat ibadat suka disanjung, suka dipuji. Kita kena tahu kita kena penyakit tidak. Kita tengok kalau orang caci kita rasa tak? Ya, orang caci kita, orang kutuk kita, orang malukan kita rasa tak? Kalau rasa, maknanya kita tu ada golongan orang yang masih minat dipuji. Ya, kalau kita tak ada rasa apa, tak ada hal. Tu okey. Kalau tidak, dia KO. Dia dua je okey dengan KO. Ya, ikhlas makna apa? Istiwa uzzammi wal madhi minal amal. Sama je bagi dia. Orang puji dia pun tak rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa. Orang ni mana orang telah hurriyah, dia terlepas kalbi dari pegang makhluk. Orang ni baru boleh suluk, dia boleh berjalan. Selagi kalbi pegang makhluk, dia tak boleh jalan. Dia buat ibadat tapi dia digenggam. Ya, sebab tu dalam keadaan suluk dia ada satu warid, Tuhan cempak dalam kalbi dia. Arada alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar. Tuhan lepaskan kalbi dia pada dipegang oleh makhluk. Ketiga itu dia akan dapat rahsia kenikmatan, kelazatan dengan Tuhan dia. Kalau selagi diikat dengan makhluk tak dapat, Tuhan tak pergi. Tuhan dia beribadat pusing, penat rasa. Sebab tak dapat kemanisan dengan Tuhan. Kalau dapat kemanisan dengan Tuhan, ibadat dia tak ada penat. Makin lazat, makin lazat. Tu kan ada dia. Maka di sini Allah Ta'ala berikan dua penceraian. Orang yang buat ibadat amal akhirat cantik, tapi kasat berbeza. Ada kasat lillah betul, tu dikenaki begitulah. Ada satu kasat sebaliknya, untuk dunia dan sebagainya, maka itu dia tertipu. Habis. Dalam surah ayat 20.
Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiada bermula kehidupan dalam dunia arti pada keelokannya, perhiasannya, bangga kepada dunia jua, melainkan itu semua berapa mata benda tipu daya jua, ya. Banyak manusia tertipu mana? Tertipu dia pada berjalan kepada jalan Allah disebabkan apa? Dunia tadi. Ya. Dunia ni bukan wang ringgit, tuan. Dia ambil kalimah dana yadni dunia, benda segera. Mana benda laku kat sini je lah, sebab alam sana tak laku dah. Itu maksud dia. Jadi rosaknya bila tak ada ikhlas. Bila tak ada ikhlas sebab diganggu oleh kendakan hayat tu dunia. Ibadat nak puji, ibadat suruh dibesar-besarkan, ya, minat dia disanjung-sanjung, tu semua habis tu. Itu dia panggil orang tidak ada kematangan dalam ibadah. Sebab ibadat ni ada dua lapis. Nak buat satu hal payah, berlawan dengan nafsu syaitan. Kemudian nak beri matang. Nak beri matang dia kena tawajuh hati ke Tuhan, baru dia matang. Kalau hati tak tawajuh ke Tuhan, tak menghadap ke Tuhan, memang dia habis. Dia buat ibadat besok kosong, buat ibadat kosong sana. Ya. Padahal hadis yang panjang tu gerun kita tengok. 3 golongan yang sangat penting dalam perkembangan Islam. Yang pertama, orang yang memegang teraju kepahaman hukum hakam, para ulama. Yang kedua, orang yang sanggup berkorban, para mujahid. Dan ketiga, orang yang sangat kuat memberi sumbangan. Ini panggil as-sakha. Ya, kita nak buat pembangunan Islam kena ada orang support kan. Sekali derma 1 juta dia bagi. Sekejap projek siap. Tengok masjid ni 6 bulan dah siap. Yang ni masjid 6 tahun tak siap. Yang derma apa? RM5. Dia makan ikan bakar 500. Derma RM5. Betul tanya, tak siap lagi. Siap pada otak kau kata. Jadi maknanya apa? Sumbangan tu penting. Dalam 2-3 ni, ya, Allah Ta'ala cerita dalam hadis panjang. Tuan tanya ulama, mana kau gunakan ilmu? Wah, dia pun cakap dengan seronok dia. Kami sepanjang masa daripada kecil sampai besar mengaji, belajar agama luar negara, balik menyampaikan ilmu kau. Bohong kau, Tuan kata habis. Sebab kau buat kerja tu, kau dapatkan sanjungan. Semua kau dah ambil atas dunia. Orang dah apa? Dah muliakan kau, bukan main lagi, macam-macam semua dah ambil. Malaikat tumuskan muka dia, humban dia ke neraka. Ini muka ulama yang dihumban ke neraka. Sebab apa? Kasat dia tidak betul, niat dia tak ikhlas. Dia kata niat penting, ikhlas penting, ya. Yang kedua pula sama juga. Bila Tuan tanya dia, ke mana kamu? Kami berjuang siang malam, pagi petang, nak meninggikan agamamu ya Allah. Tuan jawab, kazab tak? Bohong kau. Kau buat semua tu kau nakkan pujian dan semua orang dah angkat kau, nama kau dah meletup atas dunia dulu, ya. Tak ada apa, bagian kau neraka tempat ni, pum, ya. Dan begitu kau mana gunakan harta kekayaan, kami derma Tuan, di mana di tempat semua kami support. Tuan kata kazab tak, bohong. Bila Tuan kata kazab tak, dia terduduk, Tuan. Bohong kau, Tuan kata. Bermakna apa? Dalam tak betul. So katakan dalam ni benda penting. Dia nak ijaz, dia betul-betul dia bersih. Sebagaimana ucapan lidah, lillah, begitulah dalam. Takut lillah di luar, di dalam berlain lil khalaik, kena makhluk dan sebagainya. Itu di antara kita nak prepare supaya dia jadi cantik dan bersih. Baca Quran sebut jelas, selalu kita baca ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Confirm akan dapat kejayaan dunia akhirat. Siapa dia? Man zakkaha, mereka yang menyucikan batin hati, qalbi itu, dari penyakit dalam, riya, ujub, semua takabur, ego, semua dia buang-buang. Dia pasal dengan sifat keikhlasan, ketawadukan dan sebagainya. Itu di antara sifat dalam yang Tuan akan tengok di akhirat. Dan Tuan tengok di dalam ukuran tu, cantik tak cantik, terima tak terima, dalam bukan luar, ya. Innallaha la yanzur ila suwarikum walakinnallaha yanzur ila ma fi qalbikum. Tuhan tidak melihat sebagai menilai itu di luar dah, dia tengok dalam tu qalbi. Sebab ilmu qalbi ni ilmu yang paling besar, sebab dia masuk dalam keadaan tauhid khas. Tauhid apa makna? Mengesa. So, bagaimana kita esakan ketuhanan bagi Allah, sekarang kita esakan pandangan qalbi kita dengan dia je. Jangan berpusing tempat lain. Itu perlu kepada proses latihan-latihan, membanyakkan zikrullah, ya, dan membersihkan dalaman ini. Di sini Allah Ta'ala sebut, bila kalbi tak betul, banyak dia tertipu dengan mata benda dunia. Dia dunia ni macam pisau kan, ya, pisau. Kita guna siang ikan, siang sayur, manfaat. Tapi kalau kita guna pisau godok perut orang macam seorang bulu dia masuk ni, ya, dia guna tak kena je habis. Dunia tu tak ada masalah, tapi kena guna dia. Lepas tu dunia yang baik duduk pada
insan yang mukhlis, yang saleh. Jadi cantik. Tapi kalau duduk pada dunia pada tangan orang tak beriman ataupun tak kenal Tuhan, habislah dia guna bukan-bukan. Ya. Di dunia itu tak ada hal. Cuma nak duduk ni penggunaan dia tu. Bila nak guna betul, bila kalbi dia cantik. Kalbi dah dibersihkan, cantik. Dia akan bawa perjalanan dia cantik. Pengambilan cara betul, pengurusan cara betul, perbelanjaan pun cara betul, yang membawa untung besar dia bukan sekadar di dunia, sampai akhirat dia untung. Dia pun kalau kalbi dia rosak je bila. Sebab tak apa-apa pun kalbi hati. Kalau hati dia rosak, dia tak ada supaya tu timbul mengambil cara tak betul, tipu sana, tipu sini, macam-macam. Sebab tu guna pula cara yang tak betul dan sebagainya. Sebab tu dia kata urur tertipu tu bila tak pandai handle. Dan setengah daripada sifat dalaman ialah al-ghadbah wal hasad, iaitu marah dan dengki. Sifat dia marah ni dia tak boleh kawal. Marah jangan buang semua, nanti jadi dayus pula. Sampai bini dia orang bawa polisnya reda, tu dayus kan. Marah kita nak perang, dia kena ada marah. Ya, kita marah pada orang kafir itu sebab kerana Allah, sebab membela agama Allah. Dia maknanya memperlakukan benda tak patut kepada agama Allah SWT. Dia kita marah, marah kena tak tempat. Tapi marah yang dia kena ke sini, marah yang tak kena tempat. Ya, tak padan dengan kes marah. Bini dah letih buat dapat air, dia baling je pinggan-pinggan mangkuk. Lepas tu menyesal buat yang mahal pula aku pecah. Ya, contohlah tak kena cara, tak kena tempat. Itu dilarang oleh Islam ni. Hasad ni lagi besar. Ya. Sebab asal ni amalan kita habis Tuhan batalkan. Penat kita nak beramal satu hal, tiba-tiba kosong. Ya, penat dah kita tanam 10 ekar tanah kan. Tanaman mahal, payah hidup, tiba-tiba cantik. Terlupa pula nak pagau, disodok babi habis semua. Tengok lembu terangkat habis. Menengung ni kan. Maknanya apa? Dia tak kawal. Sebab dia kena kawal penyakit-penyakit. Maka telah berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sesuatu yang menjauh ia akan daku daripada marah. Apa satu cara nak elak supaya kita jangan sifat marah tu tak kena tempat, kita letakkan biar kena. Maka sabda Rasulullah SAW, la taghdab. Ya. Rasulullah kata jangan marah. Dua patah aja. Jangan engkau marah, hai Ibnu Umar. Dan satu lagi hadis kata iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Takut oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan dengki, hasad. Mana jaga diri kamu jangan dihinggapi oleh virus besar ni, hasad. Maka kerana bahawasanya dengki, mana hasad tu memakan dia segala kebajikan seperti memakan oleh api yang akan kayu yang kering. Kalau api yang semarak tu kan bukan kayu kering, kayu basah apa dia bedal habis kan. Apatah lagi kayu kering. Jawab dia habis, tinggal habu saja. Begitulah amal tadi. Ya, bila ada hasad aja Tuhan batalkan semua amal. Semayang dia, puasa dia, jihad, perang, apa semua habis, kosong. Sebab faham daripada kalimah tu, tengok dalam kalimah Arab dia, yaqulul hasanat, dia bawa kalimah jamak tu. Kalau hasanatun satu, kalau hasanat jamak, semua amalan. Baik, kita tengok di mana dia panggil wajhut tanasub, wajah kemunasabahan hadis ini, sehingga hasad tu dimakan habis. Ya. Yang pertama, hasad dia tidak berlaku melainkan sama kedudukan. Ya. Dia punya dua orang ni sama kedudukan, niaga sama niaga. Itu maksud dia. Kalau dia guru sama guru, murid sama murid, ke laut sama ke laut. Jarang orang ke laut hasad dengan orang darat. Ya, menjaga, dia duduk sebelah menjaga sama dia punya laku, dia tak laku. Dia mula cari tanah kubur, jumpa tu jakun macam mana orang Melayu. Dia siram depan kedai kawan tu. Dia tanya pula, kan tu tak nampak kedai kau tak buka. Aku buka tak nampak. Macam-macam sihir dia digunakan. Tu hasad. Dia tak tahu dia buat macam tu, amal dia habis semua ni. Sebab apa amal dia habiskan? Baik, sekarang nikmat siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Bila kita tak setuju nikmat, bermakna kita bangkang keputusan Tuhan. Itu yang besar. Ya. Nikmat yang Allah beri pada seorang, bermakna itu adalah kurnia Tuhan. Bila kita hasad, bermakna seolah-olah kita tak setuju dengan keputusan Allah. Seolah kita kata, ya Allah jangan bagi dia, bagi aku seorang. Macam tu. Itu yang besar. Kalau tak reda keputusan Tuhan, kita bangkang keputusan Tuhan, maka Tuhan pun Tuhan habis batal semua amalan di Tuhan hapuskan. Itu sangat besar tu. Ya.
buat tu meninggal. Yang buat tu meninggal. Kena sana besok. Dia tak lepas tuan-tuan. Tak lepas. Sebab dosa dengan makhluk ni sukar. Kalau dosa dengan Tuhan ni mudah. Ya, dosa Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala maha pengampun, maha penyayang. Kita minta ampun, menangis, insyaAllah dia ampun. Mudah. Tapi kalau dengan orang, contohnya kita ambil hak orang, ya, tiba kita minta ampun, saya tak ampun, sikit je Tuhan, tak, saya nak tuntut akhirat, kena balik sana. Berat kerja, buat dengan orang ni berat. Dia kata tak, saya tak rela, saya nak tuntut akhirat, kena jawab dia. Itu sebab Imam Ghazali syorkan kita, pertama banyakkan amal soleh, satu. Yang kedua, bawa istighfar ni. Kalau dia dah mati kan, kita nak settle tak dapat, baca astaghfirullahalazim li, satu, wali walidayya, dua, wali ashabil huquqi alayya, yang ni. Ya Allah, ampunkan dosaku, kemudian dosa kedua bapaku, kemudian dosa bagi orang yang aku ada silap dengan dia. Besok di akhirat bila nak dia punya dosa, Tuhan cover. Kau nak tak ni ada orang minta ampunkan kau. Dengan syarat kau ampunkan dia. Kita apa orang panggil apa? Sampuang. Kita tolak gitu. Maka kalau dalam keadaan neraka tuan-tuan, memang rendah sangatlah benda tu. Jadi mana itu saja satu jalan yang ulama kata. Bacalah lepas sembahyang 3 kali ke, satu. Kemudian banyakkan amal soleh. Amal soleh besok kalau kita ada dengan orang kes, dia akan cover tu. Dosa banyak mana tolak amalan kita. Kalau cukup, insya-Allah lepas. Kalau tak cukup, tu yang sahabat ditanya Nabi, siapa muflis? Maka sahabat kata, man la dirham lahu wala mata', tak ada harta, tak ada apa, hutang lebih banyak harta, bukan hutang itu muflis ni, aku tak. Muflis itu muflis dunia, ni muflis akhirat. Muflis akhirat, dia ada semayang, dia ada puasa buat ibadat, tapi wasyatama haza wa kasapa haza, dituduh orang tu ni, mengumpat orang tu macam-macam kes dengan orang. Besok pusing. Maknanya dosa pahala dia cover dosa dia dengan orang tu. Kalau tak lepas, pusing pula. Dosa dia masuk dalam mizan, dah pahala habis, dosa pula masuk, habis lah jawab dia. Pak ulqiya finnar, bum, dia cempak dalam neraka, jawab dia. Wala yazabillah. Sebab tu maknanya dosa dengan orang memang kita kena jaga sangat. Ya, cepat minta maaf. Pandai-pandai lah, minta maaf. Tapi sekarang mudah minta maaf kan, pakai mesej senang. Kita cakap baik-baik kan, WhatsApp dia. Dia orang kadang-kadang dia boleh maaf, tapi tengok muka kita dia geram minta maaf. Kita pula datang macam something, yang maaf boleh, maaf. Dia kata ada maaf. Dia tengok muka kita dia geram. Jadi mana kita tulis dengan WhatsApp, bahasa elok-elok, mudah-mudahan kita tak apalah, dia maaf, okeylah kan, senang tu. Ya, maknanya cari jalan selesai. Lagi tak selesai, dia memang berangkai sampai akhirat. Itu yang bahaya tu. Itu Rasulullah pesan tu, jangan ada sifat hasad. Sebab tu penting segala sifat ni dihapuskan dengan apa? Ma'rifatullah. Bahawa orang kalau kenal makrifat, dia semua pandang af'al Tuhan, tak ada apa. Tuhan beri kaya kepada orang, tak apa-apa, semua perbuatan dia habis, senang. Dia berlazat dengan memandang af'al. Tapi bila dia tak kenal Tuhan, nafsu pimpin dia, wah, dia mula datang tengok orang tu, dia cocok-cocoknya, akhirnya terpengaruh dengan bisikan nafsu, timbullah penyakit dengki, hasad, ya. Dia hasad dengki ni terbalik sebenarnya. Maksud sehat tidur, hasid tak tidur. Maksud orang dia hasad kan, dia sehat tidur tak ada apa. Yang hasid ni, ya, dia tak tidur malam, tengok orang dapat nikmat lagi dia geram. Lala dia daripada gemuk jadi kurus. Dia membodohkan diri dia sendiri. Di samping amalan besok akhirat habis. Itu bahayanya sifat hasad, ya. Jadi suruh Rasulullah buang sifat tu supaya kalbi kita bersih. Kalau tak buang, bermakna kalbi cermin hati dia hitam. Dan bila hitam, macam mana dia nak guna menghadap kepada Allah Ta'ala. Habis itu. Kemudian dia sebut setengah daripadanya at-takabbur wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya Karim.
Dan lagi kurang tu.